Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar rakyat Malaysia semua? Pagi-pagi ni tengah sarapan apa? Selamat menonton Iris Wanita Dinamik Karisma Inspirasi. Nazura. Sihat Nena? Sihat tak? Sihat. Macam biasa. Pagi dah sarapan belum? Dah, mestilah dah sarapan dah. Siap-siap daripada awal-awal dah bangun pagi je terus lapar. Oh, cantiklah diet awak hari ni. Kalau macam tu. Rasanya lah sebab kalau nak diet tu kita kena bersarapan, jangan skip kan? Ya, betul lah. Itulah cerita pasal diet-diet. Kita pun nak tanya penonton semua dah makan ke belum? Kalau belum makan tak apa. Sambil-sambil tengok kita ni sambil sarapan pagi. Jangan kita skip sarapan pagi kerana itu adalah satu aktiviti yang sangat sihat yang boleh menyihatkan badan kita juga sebenarnya. Tetapi sebelum tu siapa yang tengah menonton kita secara langsung di TV1 ni sebenarnya korang boleh lawati kira orang punya media sosial tau. Kita ada media sosial dekat Facebook, dekat Instagram. Dekat TikTok, dekat YouTube, semuanya dia punya nama satu, sama je, Iris Wanita. Okey, dan mungkin ada di antara anda yang ingin orang kata menyuarakan sebarang pendapat ataupun cadangan, anda boleh emailkan saja kepada kami di iris.wanita@gmail.com. Okey, hari ni 4 Disember 2022. Dah masuk bulan Disember dah. Sikit je lagi kita dah nak memasuki ke tahun baru 2023. Betul? Kan? Okey, jadi di kesempatan ni juga Yana, kita nak mengucapkan tahniah kepada Menteri baru kita iaitu YB Fahmi Fadzil. Selamat datang ke Kementerian Komunikasi Digital diucapkan kepada YB. Semoga dapat menjalankan tugas dengan baik dan jayanya. Alhamdulillah, kami mengalu-alukan kedatangan dan kami tak sabar untuk bekerjasama bersama-sama. Ya? Dan sekarang ni kita nak cerita pasal cuaca. Okey, cuaca kita sekarang tak menentu. Betul. Sebab tapi semua dah dimaklumkan bahawasanya hujan lebat. Okey, hujan lebat dan banyak kawasan yang telah dinaiki banjir, dinaiki air. Jadi kena ambil langkah berjaga-jaga, kecemasan tu kena ambil kena tahu apa benda bahan-bahan yang rumah yang selalu dinaiki air tu, jangan lupa sentiasa standby, mana nak pindah, mana dah tahu pusat orang kata pusat PPS Kementara tu, jangan lupa kena kenal pasti dengan nombor-nombor telefon kecemasan, jangan lupa terus save ini adalah peringatan yang sangat-sangat indah untuk kami. Betul, Yana. Sebab mungkin ada diorang ni kebanyakannya ingatkan bulan 11 dah berakhir, kita punya monsun pun telah berakhir. Walhal sebenarnya kita masih lagi berada di peralihan monsun dan kita mungkin akan berubah pada bulan 3 macam tu baru berakhirnya musim hujan ni. Jadi anda digalakkan untuk mengambil langkah berjaga-jagalah. Jangan terlalu selesa dengan keadaan sekarang. Pastikan anda sentiasa berjaga-jaga dan pastikan anda sentiasa orang kata menjaga harta benda. Ya. Dan aku dah cerita pasal tu, mestilah kita ada planning. Cerita pasal planning. Yalah, nak ujung tahun. Azam dah sampai lagi. Awak pernah tanya saya soalan tu kan, apa azam dan saya nak kurus. Nampak? Bila perempuan je nak kurus. Alamak, kurus Cakap-cakap kurus, saya rasa macam saya dah ada double chin. Awak berdiet ke tak, Yana? Sebenarnya saya rasa macam saya nak diet hari ni, tapi kejap lagi suami saya nak ajak jalan pergi makan-makan dekat ni, tapi saya rasa macam tak jadi hari ni, esok lah. Esok kita diet. So bila kita bercakap pasal diet, kejap lagi nanti akan bawakan mengenai perkara ini. Tapi apa pun sebelum tu, apa kata kita saksikan bingkisan istimewa yang telah disediakan ini. Jom kita saksikan. Saya Siti Nur Azwa, ini me time saya. Masa sekolah tu saya ada ambil, saya ada sains tapi saya minat sangat seni. Saya ambil tambahan seni dan belajar sendiri, mencari guru daripada kelas lain. Saya belajar di situlah. Lepas tu saya olah sendirilah, belajar cari kat YouTube apa semua tu. Saya selalu pergi pameran-pameran lukisan. Saya tengok lukisan orang buat sangat cantik dan saya rasa saya ingin nak buat cantik macam tu. Saya cuba. Lepas tu dari situ saya
beli barang-barang cat apa semua canvas. Tu saya cuba saya buat sampai jadi lah. Sebelum ni saya jahit dari rumah lah. Lepas tu dalam PKP tu tak ada tumpahan jahitan, saya ambil melukis, saya upload dekat media sosial. Perasaan saya masa saya melukis tu, saya rasa seronok dan tenang. Walaupun kalau saya rasa stres, saya rasa boleh hilangkan stres dan happy masa saya melukis tu. Macam saya rasa untuk permulaan, untuk orang beginner, masa saya mula dulu, saya tengok YouTube, saya belajar daripada tutorial YouTube, Pinterest, kat TikTok pun ada. Dari situ saya mula belajar. Lepas tu saya beli barang-barang art, saya cuba je. Jangan rasa takut. Jangan rasa takut salah ke apa ke, buat je. Bagi saya, kalau apa yang kita minat untuk me time kita buat je. Jangan rasa macam was-was, ini boleh ke aku apa semua. Tapi kita yakin je boleh. Macam orang dulu tak sangka boleh lukis lukisan macam ni, potret, tak sangka boleh lukis muka orang yang macam real semua tu. Orang cuba je. Melukis ni kadang tu ada orang cakap melukis ni tak ada ke mana, melukis ni tak ada masa depan semua, tapi orang tak tahu sebenarnya melukis ni banyak bidang cabaran, banyak dia punya hala tuju dia lah. Untuk anda di luar sana yang minat melukis, jangan putus asa dan cuba sampai jadi, sampai berjaya. Kembali lagi dalam Iris Wanita. Terima kasih kerana masih setia bersama kami berdua, dan kepada anda yang mungkin terlepas siaran langsung kita pada pagi ini tersasul. Tak apa, sebab tak makan banyaklah tu. Tak, terlebih makan. Okey, dah betulkan. Kepada anda yang mungkin terlepas siaran langsung kita pada pagi ini, anda boleh menyaksikan ulang siarnya di saluran Best pukul 4 hingga 5 petang nanti. Okey. Yana, Tanpa tengok saya. Pasal saya okey kan? kurus cantik dah. Betul ke? Saya makan banyak minggu ni. Tapi awak rasa berat badan awak ni dah memang okey ke, atau awak rasa awak perlu kurus lagi? To be honest, selepas saya melahirkan anak yang kedua, berat saya memang masa mengandung naik 10 kilo. Lepas tu dah turun dah 10 kilo. Naik 5 kilo. Lepas tu amalkan diet tak untuk turunkan tu? Kita tak tahulah diet yang betul untuk badan kita. Sebab itulah hari ini di Iris Wanita kita akan membincangkan mengenai topik diet, cara diet yang betul, macam mana nak mendapatkan bentuk badan yang ideal. Dan kita ada tetamu istimewa kita di studio hari ini, iaitu Encik Muhammad Farid Sani yang merupakan pegawai dietik Klinik Kesihatan Putrajaya, dan seorang lagi tetamu yang tak payah diperkenalkan lagi pun sebenarnya. Semua orang dah kenal rakan selebriti saya. Ya, bila cakap je nak kurus macam Zulin. Zulin. Kita nak tanya kat Zulin nanti macam mana cara Zulin menguruskan badan kan. Tapi kita tanya soalan dululah kepada yang dikenali sebagai Farid. Dia kata panggil saya Farid je. Saya kata ya ke, sebab dia kata dia tak kahwin lagi. Tak tahulah single ke apa. Untungnya sanggup kahwin dengan dia kan. Okey, kita nak tanya pada Farid apakah erti sebenar diet tu? Ada orang cakap diet tak makan. Ada orang cakap hari ni saya diet, rupanya dia puasa. Apakah erti sebenar diet? Okey, diet tu kalau ikutkan dari segi maksudnya, dia kita biasa panggil diet tu maksudnya kita nak diet tu maksudnya kita nak kurus. Selalu orang cakap macam tu. Betul. Tapi istilah diet tu sebenarnya adalah beberapa jenis cara pemakanan lah. Kalau kita kata diabetik adalah pemakanan untuk diabetik. Orang diabetes. Betul. Kalau kita kata diet untuk kurangkan berat badan, so diet tu adalah pemakanan sebenarnya lah. Secara interpretation je lah. Tapi kita dah gunakan secara loose term lah. Kalau kita pun jumpa orang tak makan ke, diet ke? So jadi benda yang something yang kita dah faham. Kalau perkataan diet tu maksudnya sama ada nak kuruskan berat badan ke, ataupun tak makan ke. So itulah penggunaan diet tu lah. So penggunaan diet tu adalah
betul lah. Macam saya makan diet. tak betul, tapi kita dah guna loosely guna perkataan. Yang sebetulnya, yang sebetulnya diet tu adalah pemakanan lah. Tapi cara macam mana nak diet yang betul tu dia adalah sesuatu proses yang berbeza lah, dengan mungkin setiap orang ada cara yang berbeza dan juga interpretation yang berbeza. Boleh guna. Diet ni ada banyak terms dia kan. Macam-macam pelbagai jenis diet. Tak makan pun orang panggil diet. Intermittent fasting pun diet juga kan. Antara dia berjalan dengan betul atau tak tu yang kita kena tengok cara-cara. Okey, nak tanya pada Zulin sendiri. Zulin sebelum ni pernah memiliki badan yang agak besar, gempal orang kata kan. Betul tapi sekarang ni comel lote kecil je. Apa yang menyebabkan Zulin ni tekad untuk menguruskan badan? Zulin dah 33 tahun. So memang dah 10 tahun gagal turun berat badan. 10 tahun 10 tahun gagal. Tahun mencuba. Wow. Tahun ni kurus, tahun depan gemuk balik. Tahun ni kurus, tahun depan gemuk balik. Sampailah tahun 2020 masa PKP tu Zulin hire dietitian lah setahun. So Alhamdulillah sejak pada jaga makan tu memang 25 kg turun. 25 kg selama PKP tu 2 tahun macam tu lah. 2 tahun tu setahun tu lah kita kira lah, setahun tu. Okey, selain daripada mengamalkan, mestilah mengamalkan diet kan, ada juga mengamalkan sebagai senaman ke ataupun ambil apa-apa pemakanan yang lepas PKP Zulin memang dia bagi kelas Muay Thai. Muay Thai, lepas tu Zulin ada diet. Diet ni memang ada macam-macam. Ada diet protein, ada white food diet, ada intermittent fasting, ada apa lagi, ada macam-macam jenis diet. Sebenarnya macam-macam tu Zulin dah cuba dah. Cuma badan kita ni boleh terima tak boleh terima je. Betul. Jadi sebab itulah Zulin rasa paling mudah Zulin nak buat adalah suku-suku separuh. Even sampai sekarang lepas kahwin naik 6 kilo, Zulin buat balik, start balik dengan suku-suku separuh. Zulin pun nampak ada berjaya sampai ambil masa 10 tahun kan. Kadang-kadang diet tu tak kena dengan kita. Okey, Cik Farid, tu yang nak tanya dekat Cik Farid tu. Selalunya kaum wanita ni memang suka dengan diet sebab nak cantik apa semua. Tapi ada di antara kaum wanita yang mengamalkan diet tapi masalahnya tak kurus-kurus. Tak turun berat badannya. Kenapa perkara ni boleh terjadi? Betul. Okey, first kali bila kita nak turunkan berat badan tu, dia asas dia basic tu nak kena betul dulu. Sebab kebanyakannya bila buat diet tu dia macam ikut-ikut orang. Kita tengok ni tengah trend ke, kita buat yang ni. Okey, tapi sebenarnya asas penurunan berat badan tu dia mesti kurangkan kalori daripada yang pemakanan dia lah tu. Contohlah, saya bagi contoh, kalau biasa kita makan 2000 kalori, kalau kita cut down jadi 1500 kalori, kita dah kurangkan 500 kalori, kita akan turun berat badan. Kalau kita tak kurangkan, kalau berat badan kita tak turun, maksudnya kalori kita tak kurang. Sebab dia ada macam, setengah orang dia macam, saya tak makan ni lah. Contohlah biasanya paling common, tak makan nasi lah. Tapi makan pisang goreng, makan keripik. So jadi kalori tak berubah. Maksudnya kalori tu still tinggi lah. So sebab tu basic tu nak kena betul dululah. Itulah kan ada setengah orang tu macam tak payah makan nasi lah nak diet, tapi makan bihun, makan roti sama juga kalorinya kan Cik Farid. So pengiraan kalori tu sangat penting sebenarnya. Cerita pasal kira-kira, kita nak tanya Zulin, kira tak kalori pada ketika itu? Macam mana penerimaan badan ketika itu masa nak menurunkan berat badan? Okay, even sampai sekarang pun sebenarnya setiap hari Isnin sampai Jumaat Zulin akan guide orang yang follow Zulin dekat TikTok. Zulin akan buat live. Zulin akan ajar apa yang Zulin belajar lah dengan dietitian. So Zulin selalu cakap dengan diorang, manusia ni, kita ni perlukan 2000 kalori. Sekiranya kita makan kurang daripada 2000 kalori, so lemak ni kita dia ambil untuk dijadikan tenaga, betul? Sebab tu kita boleh turun berat badan, betul? Dia ambil lemak ni untuk dijadikan tenaga. Lagi kurang kalori, lagi mudah lagi kita turun berat badan. So kita tak boleh lebih pada 2000 kalori. Sebab ramai orang tanya Zulin dekat live Zulin, dia kata, Zulin, penting ke kira kalori? So Zulin cakap lah, kalori untuk orang biasa macam ni, kalori untuk orang diet macam ni. So ramai orang dia prefer makan bihun lah, tadi kata bihun lah, roti lah. Tapi kalau nak check kalori tu
tu diorang tak tahu. Sebenarnya dah banyak dah contoh-contoh kalori yang ada dekat Google sebenarnya. Just Google je kalori satu kopi roti, kalori ini. So kita kena pandai-pandai sendiri. Zulin memang kira kalori lah. Kalau tak silap Zulin, dietitian pernah bagi tahu Zulin lah, tak silap Zulin, suku-suku separuh tu paling selamat. Suku-suku separuh. Suku-suku Kita dengar separuh macam tadi. mana tu? Suku-suku separuh. Biarkan kita tanya ke pakar dietitian. Macam mana suku-suku separuh tu, Cik Macam mana Farid? suku-suku separuh tu? Okey, suku-suku separuh tu Kementerian Kesihatan kita lancarkan untuk mudahkan untuk orang yang nak jaga pemakanan tanpa pengiraan kalori. So akan macam tadi kan Zulin tanya, ada orang tanya kan macam macam mana nak tahu berapa kalori, lepas tu nak Google, so nak buka apps ke. So untuk orang yang baru nak start dia macam renyah lah. So basic dia, kalau kita buat suku-suku separuh tu adalah, suku tu adalah kita punya, dia suku-suku separuh tu dalam pinggan lah. Okey, bentuk Bukan pinggan. dalam talam pula. Bentuk pinggan. Okey. Suku separuh tu dalam pinggan, standard pinggan. Suku tu karbohidrat kita. Okey. Suku tu kita punya protein, separuh tu kita punya sayur dengan buah. In general, kalau kita buat suku-suku separuh tu, dalam range tu kita boleh dapat dalam 300 ke 400.5 kalori. So kalau 3 kali kita makan, kita dah boleh achieve dalam 1,002 kalori tu, dah boleh achieve dah untuk weight loss. 3 kali makan mengikut suku-suku separuh hanya 1,002. Kita boleh dapatlah dengan cara masak yang sihat. Kalau cara masak tu goreng sikit, dia boleh jadi 1,005 lah. Tapi yang penting pinggan, bukan talam. Ingat tu. Maksudnya boleh kurang penggunaan. Boleh. Kiranya seorang wanita perlukan berapa ribu kalori? Okey, kita ada keluarkan RNI, recommended nutrient intake, saranan pengambilan nutrien untuk rakyat Malaysia. In general population, kalau untuk lelaki 1,800 kalori, kalau perempuan 1,500 kalori. 1,500 kalori. Tapi kalau macam kita aktif, kita ada pergi exercise ke 4 kali seminggu, so dia dah beza sikit lah kalori dia. Okey. Tapi 1,500 kalori untuk perempuan ni selamatlah untuk weight loss dan untuk maintain berat badan. So that's why bila kita buat suku-suku separuh tu, kita nak reflect dengan saranan tu. Jadi mudah kan kalau kita tak payah kira kalori, kita gunakan pinggan tu, so dia dah translate kepada dalam bentuk kalori yang betul lah. Baik, suku-suku separuh. Suku-suku separuh, jangan lupa ini adalah tipsnya dan kiraan dia. Dan tadi Cik Pamli ada cakap, kita kena sibukkan diri kita supaya kalori kita tambah. Samalah macam bingkisan me time yang kita dah sediakan. Kita tengok kita punya ni Bingkisan dia. Sementara nak tanya awak punya suku-suku separuh pinggan besar mana tu, kita saksikan dulu bingkisan dia yang telah disediakan ini. Jom. Soal berani atau tidak berada di tempat tinggi, apatah lagi jika kerja perlu tergantung dan bergayut pada tali selenggara menara setinggi bangunan pencakar langit seperti menara berkembar KLCC. Ada yang fobia dan apabila menoleh ke bawah terasa amat gayat dan jantung bagaikan mahu gugur. Ini belum lagi risiko angin kencang, guruh, kilat dan hujan lebat tiba-tiba datang menerpa. Jika tersilap langkah, maut mungkin datang mengundang. Namun, semua perasaan itu berjaya dikawal oleh seorang wanita berjiwa kental, Normalia Siddiq, selayaknya dipanggil Iron Lady, sekaligus membuktikan kerjaya sebagai juruteknik akses tali mampu dilakukan dengan cemerlang. Saya bermula daripada hobi sukan memanjat tebing. Wall climbing, dan saya meneruskan lagi dengan kerjaya rope access tali. Lepas tu saya upgrade saya punya bidang sedikit kepada inspection, rope access inspection.
Aksi dipamerkan begitu bersahaja. Umpama sedang berpijak di tempat rata, lincah menghayun badan ke kiri ke kanan mengikut step, walhal hakikatnya sedang tergantung di luar bangunan nun di ruangan angkasa. Bagi Normalia atau lebih mesra dipanggil Maya, yang sudah 5 tahun bertugas di bidang ini, mengakui perasaan takut tetap ada, namun dengan ciri-ciri keselamatan diutamakan melegakannya. Rasa gayat tu tak boleh hilang. Sikit tu pun mesti ada. Cumanya waktu kita di awal tu gayat tu lebih lah. Memang takut lah. Kita nak bergerak pun kita takut. Ada angin sikit pun kita rasa takut kan. Bila lama-lama hari-hari kita lalui, kita bekerja kan. Hari-hari kita bekerja di tempat tinggi. Jadi kita dah boleh handle dah perasaan takut tu. Kita pun kena ada lesen yang certified supaya kita tahu apa yang kita buat sewaktu kita bekerja. First bangunan saya turun adalah bangunan 30 tingkat, apartmen rumah orang. Rumah baru kan biasa ada stiker, saya buat yang tu, cuci stiker tu, buang stiker tu. Memang takut, memang gayat untuk pertama kalinya. Tapi bila hari-hari kita dah adapt pun dengan situasi tu, kita pun dah boleh rancang dah. Kalau hari-hari macam ni kita tahu petang akan hujan, kita tengok forecast kan, petang akan hujan, so kita dah prepare dah. Petang kalau nampak gelap, dah berangin, tak perlu tunggu hujan nak turun, kita turun siap-siap. Kalau dah nampak mendung tu kita turun. Ada juga, maksudnya macam kita cuci bangunan belah depan, kita tak nampak cuaca yang belah belakang, jadinya hujan tu datang tanpa kita perasan. Tahu-tahu dah hujan dah lebat dah. Jadinya kita turun sajalah, turun dengan berhati-hati. Oleh kerana suaminya juga bekerja dalam bidang yang sama, jadi Maya sentiasa mendapat sokongan nombor 1 dan sentiasa menerima semangat yang luar biasa daripada suaminya. Sebab suami saya memang bekerja dalam satu tim sama, kita sama-sama support each other. Sebab dia pun nak pergi jauh, saya pun nak pergi jauh. Saya pun masih baru dalam bidang ni. Masih banyak lagi yang saya perlu explore dalam bidang ni. Jadinya kita orang saling support each other. Pekerjaan yang dilakukannya memang nampak bahaya dan hanya yang berani sahaja sanggup melakukannya. Sebelum memulakan tugas, beliau sentiasa akan memastikan kelengkapan pakaian perlindungan diri, PPE, mestilah dalam keadaan baik dan sempurna. Nasihat dari Maya, apa jua pekerjaan kita, apa jua kerjaya kita, kita mestilah sentiasa melakukannya dengan kesungguhan dan keazaman yang luar biasa. Untuk wanita yang di luar sana, jika ada terasa atau terdetik nak buat sesuatu yang mungkin ada halangan daripada orang lain, follow. You kena percaya pada diri awak. You kena percaya pada diri yang awak boleh lakukan. Dia akan ada satu kemuncak nanti. You usaha untuk capai you punya target you. InsyaAllah ada manisnya nanti. Dia Normalia Siti. Kembali lagi bersama dengan Aris Wanita. Kita masih lagi bersama tetamu kita, Farid dan juga Zulin, di mana kita tengah membicarakan tentang diet. Esok je lah, begitu kan. Itulah perempuan punya, diet esok je lah. Tapi sebenarnya Start Monday. start Monday. Yes, mesti Isnin. Tak, masalahnya diet esok je lah dah habis 2022 dah. Itulah masalahnya. Tapi kita nak tanyalah pasal diet kan. Kita nak tahu apakah kepentingan diet. Kenapa kita perlu berdiet sebenarnya? Okey, kenapa nak kena diet tu? Okey, sebabnya salah satu daripada faktor risiko kesihatan dari segi risiko untuk dapat penyakit macam kencing manis, darah tinggi, kolesterol tu semua, dia punya salah satu risk factor dia adalah berat badan. So jadi kalau berat badan berlebihan tu, risiko untuk dapat penyakit tu lebih tinggi. So berbanding dengan orang yang kurang dalam julat yang normal lah. So jadi
pentinglah untuk jaga berat badan tu, lebih-lebih lagi kalau kita memang dah ada sejarah family yang ada penyakit yang 3 serangkai tu. So memang faktor risiko tu akan bertambah lah kalau kita punya berat badan tu berlebihan. Tu satu part lah. Tapi kalau kita terlalu kurang sangat berat badan ke, ataupun kita ambil pemakanan tu kalori terlalu rendah pun, Seperti berapa ribu kalori kalau macam rendah? saya bagi tahu tadi kan, kalau saranan untuk wanita 1,500 kan. Kita ada guidelines kalau kita makan untuk general population, kita syorkan jangan rendah daripada 1,200 kalori. Okey. So sebab kemungkinan bila kita makan terlalu rendah kalori tu, kita punya nutrientsnya tu tak mencukupi, tak dapat disupply daripada makanan yang kita makan lah, terutama vitamin dan minerals lah. Dan of course kalau kita berdiet dengan kalori yang terlalu rendah, kita panggil ekstrim lah, diet tu terlalu ekstrim. Most of the time bila kita extreme diet tu, bukan fat, lemak saja yang hilang, tapi dia akan hilangkan otot. So bila otot kita tu hilang, so jadi satu, otot ni penting sebab dia metabolism. Sebab bila otot hilang, metabolisme rendah tu yang orang kata kenapa metabolisme rendah bila umur meningkat tu, sebab setiap tahun bila kita meningkat umur, metabolisme kita akan turun. Sebab otot kita hilang. So that's why kalau kita buat extreme diet, risiko untuk otot tu hilang lagi cepat lah. Dan tu yang jadi kalau ada orang yang kurang berat badan tapi yang menggelebih kan. Sebab emas tu. Kulit tu dah stretch kan dengan lemak tu. So lemak hilang, kulit tu tak firm balik. So sebab extreme dieting jugalah. Okey, kita nak tanya, minta maaf saya tanya lagi sekali, sebab diet ni selalu orang kata perempuan, tapi orang-orang tua, tak kisah lelaki atau perempuan, dia orang kurang makan. Dia kata dia orang tak nak besar, dia kata takut ni apa semua. Macam mana pula untuk orang-orang tua? Betul, betul sebab kalau orang-orang bila orang yang dah tua pun dia ada risiko kurang. Dia bukanlah diet sebenarnya, sebab dia orang punya selera makan tu senang kurang. So jadi bila kekurangan nutrients tu pun akan kehilangan otot lah satu. Jadi kalau kekurangan otot, apakah akibatnya? Kekurangan otot ni bila kita hilang otot tu, ketumpatan tulang kita pun rendah, tu yang risiko kalau jatuh tu senang tulang berretak untuk fracture dekat orang tua tu senang berlaku lah. So tu satu part yang biasanya kita nak cegah daripada kehilangan otot ataupun ketumpatan tulang tu untuk orang yang warga emas. So penting jugalah untuk dapatkan nutrien yang cukup untuk warga emas tu. Kita pun tengok juga nutrien intake dia tu mencukupi ke tak lah. Sama ke kalau warga emas dengan orang muda, sama ke jumlah dia 1,800? Tak. Yang tu kita tengok tu sampai umur 60 tahun saja. Okey, selepas 60 tahun. Kalau 60 tahun tu dia rendah sikit lah, mungkin 1,200 ke 1,500. Tapi bergantung jugalah, macam saya cakap, bergantung kepada aktiviti fizikal juga. Baik. Okey, macam Zulin sendirilah selama untuk menurunkan berat badan kan. Okey, ada setengah orang ni cakap okey diet ekstrim, tak makan langsung. Ada pula yang jenis tak boleh tinggal makanan. Lepas tu dia buat diet cut sugar je. Air kosong, tak makan manis, tak makan kek apa semua. Zulin sendiri pernah tak buat diet jenis cut sugar ni? Okey, kalau kita tengok sugar ni memang killer lah. Sugar ni lah yang akan merosakkan. Kalau kita dah diet setahun, makan sikit sugar dia macam merosakkan berbulan-bulan je diet. Okey. Jadi kalau nak cakap pernah tak, of course pernah. Zulin tak cut benda lain, sugar je cut. Tapi kalau tak ambil sugar langsung pun dia akan buat kita lembik. Dulu Zulin selalu buat lawak. Bila Zulin tak ada sugar, dia jadi macam tak kelakar tau. Tak ada gula, taklah hype kan? Tak hype. Dia macam ngantuk. Macam bengong dia dulu macam bengong. Jadi Zulin tak sarankan lah sebenarnya yang untuk orang terkejut ni, dia selalunya dia akan ada craving. Kalau kita Hari pembalasan dendam. Betul masanya betul. Ya, jadi Zulin selalu pesan dekat orang, kita perlahan-lahan mula kita start dengan jarakkan, kurangkan, baru tinggalkan. Okey, Cik Farid, apakah mungkin diet yang paling sesuai sebenarnya yang boleh kita amalkan untuk mendapatkan berat badan ideal? Macam mana cara orang kata makanan apa yang kita kena lebihkan? Buah ke? Lebihkan apa sepatutnya? Asas tadi macam yang kita bagi tahu tadi, yang suku-suku separuh. Tapi tadi yang macam Zulin cakap tu betul. Macam kalau kita cut sugar ni sebabnya dia bukanlah benda yang orang kata dia racun lah kan. Dia sebenarnya kita boleh ambil sebab cuma sugar ni dia ada addiction, ketagihan.
Gula. Suka benda manis Gula sangat. sebab Macam hari-hari nak kan? manis. Wah. So jadi dan kalori dalam gula tu tinggi lah. So sebab tu kalau kita contohlah kalau kita minum satu contoh ice blended coklat tu kan. Yang tu itu dah sama macam kita makan nasi lauk sayur dah. So kalori dia pun dah 400 kalori dah kalau yang ice blended tu. Yang ada whipped cream tu kan. So jadi bila kita kurangkan gula, kita cut calories, kita memang akan lose weight. So tapi bila kita buat sesuatu benda tu terlalu drastik, isu dia adalah long term dia. Boleh tak kita sustain dengan diet tu? Itu yang tadi pembalasan tu. 6 bulan tak makan, sekali makan, oh sedapnya. Makan banyak. So sebab tu kita syorkan dalam diet ni bagi saya lah yang paling penting nombor 1 sekali istiqomah. Dia kena konsisten. Istiqomah. Sebab tu kalau kita buat extreme diet, boleh ke kita buat benda tu sampai bila-bila? So that's the issue lah. So untuk nak tahu apa makanan yang perlu, dia kena ada 3 benda. Moderation yang kita nak makan. Kanji, protein, sayur dan buah-buah pun kalau kita ambil terlalu banyak pun tak bagus juga. So saranan kita pun 2 ke 3 hidangan je sehari buah tu. Tak perlu ambil banyak lah. Moderation. Lepas tu nombor 2 kena balance lah. Ada kanji, protein, serat. Ada orang tadilah tak makan karbo, makan lauk dan sayur je. Ada orang tak makan sayur, makan nasi saja. So dia tak balance lah. Kalau tak balance tu nutrien kita tak cukup lah. Okey, apa pandangan Cik Farid? Mungkin ada antara mereka ni yang macam malas nak berdiet. So ambil langkah mudah dengan mengamalkan orang kata ubat kurus. Macam mana tu? Apa pandangan Cik Farid tentang ambil ubat kurus untuk kuruskan badan dengan masa yang singkat? Okey. Satu, bila kita ambil jalan shortcut, memang kita akan nampak benda yang indah tu kan. Okey, turun 10 kilo dalam masa seminggu ke sebulan ke. Tapi itulah dia tak boleh sustain. Sampai bila nak bergantung kepada, kita akan create kebergantungan tu lah. So tu yang jadi, lepas 6 bulan berat turun 10 kilo, lepas 6 bulan naik 20 kilo, 2 kali ganda. Sebab kita tak educate diri kita tentang sebenarnya cara makan yang sihat lah. Macam contohlah kalau kita suka makan nasi, sebenarnya kita makan nasi memang banyak. Bukan kita avoid nasi, sebab itu tidak akan menyelesaikan masalah. Itu kita lari jadi masalah. So kita kena belajarkan diri kita untuk makan dalam portion yang sikit lah. Bila kita makan portion sikit, lama-lama kita dah biasa dah. Kebiasaan tu yang akan jadi istiqomah tu. Okey, saya betul lah tu. Saya tak skip nasi. Sebab saya kalau tinggal nasi, saya jadi marah. Saya boleh marah kalau tak dapat nasi. Jadi hijau. Saya jadi marah. Saya tak boleh kalau tak makan nasi. So macam mana pun saya makan nasi, tapi kurangkan lah. Tapi kalau dia kata dia besar, saya tak tahulah datang sebab mana saya kecil, besar. saya rendah-rendah orangnya. So bila berat badan naik sikit tu memang nampak. Macam Zulin sendiri. Zulin ni saya tengok sebenarnya dekat Instagram Zulin tau. Hari-hari dia masak untuk suami tu sayang. Lepas tu menu dia sedap-sedap pula tu. Macam mana mengawal diri? Macam tadi Cik Farid cakap nak istiqomah untuk mengawal nak kurus tu. Okey, kalau orang tengok Zulin dekat Instagram ke dekat mana-mana media sosial kan, Zulin ni kalau masak pun live, kalau makan pun live. Zulin ada tunjuk pinggan Zulin tau. So pinggan suku-suku separuh tu boleh beli kat kedai RM2 je. Pinggan tu lah yang menyelamatkan Zulin. Entahlah kau nak masak asam pedas ke, masak lemak ke, daging salai ke, itulah pinggan Zulin dan Zulin tak akan tambah. So memang mula-mula memang berat, tapi lama-lama terbiasa. Dah biasa kan. Apa pun kena mula jugalah orang kata, walaupun perit dan sakit tu nak cantik tahan lah. Istiqomah. Tadi Cik Farid kena istiqomah. Okey, Cik Farid, kita nak tanya tentang berdiet, tapi perlu juga amalkan senaman. Macam mana kita nak mulakan diet kita dengan senaman sekali, nak luangkan masa macam mana? Senaman tu kena berapa kali seminggu supaya betul kita punya diet ni? Atau tak senam pun sebenarnya boleh. Boleh diet. Malas lah tu. Kalau kita diet sahaja, tak bersenam, kita masih boleh turunkan berat badan. Boleh. Sebab penurunan berat badan adalah bergantung kepada jumlah kalori yang kita makan. Kalau kita boleh kontrol jumlah kalori yang kita makan, kita boleh lose weight lah. Cuma kalau kita berdiet tanpa senaman ni, dia macam kita turun berat tapi kita tak fit juga. Tu ada orang dia kurang berat tapi bila naik tangga pun mengah kan. Lepas tu yang lembik-lembik tu kalau kita bersenam boleh hilang kan? Betul, dia boleh tone lah. So sebab tu kalau kombinasi diet dengan senaman lebih bagus. Satu, berat turun, tapi pada masa yang sama kita boleh maintain atau increase kita punya level fitness tu lah.
So senaman ni kalau ikut saranan kita, kalau moderate intensity dalam 30 minit seminggu lah. 30 minit sekali sesi, 5 kali seminggu. 5 kali seminggu. Tapi kalau intense, 3 kali seminggu. Tak perlu lama-lama pun kan nak bersenam. Betul. Sikit-sikit bangun pagi tu pun boleh bersenam. Tapi sebenarnya kalau kita suri rumah, kita kalau mengemas rumah, kan vacuum, menyapu, lipat baju, sidai baju, semua pun kira melakukan aktiviti fizikal kan. Dukung kira anak. Dukung anak. Tu kira macam kita bersenam jugalah. Tu pun kira bersenam jugalah. Baiklah, sekarang kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan Iris Wanita. Kembali lagi dalam Iris Wanita dan kita telah pun sampai di blok yang terakhir. Jadi kita cepat-cepat nak tanya soalan ni sebab kita mengejar masa. Okey, Encik Farid. Selalunya bila orang bercakap pasal diet, adakah kerana kalau wanita lah terutamanya nak cantik, nak kekal langsing. Tapi sebenarnya diet ni penting. Apakah antara pentingnya diet sebenarnya, Encik Farid? Okey, kalau untuk fokus terhadap wanita, penting untuk kestabilan hormon tu. So ada banyak bila seseorang wanita tu ada masalah berat badan, obesity, dia boleh dapat kita panggil penyakit tu nama dia polycystic ovarian syndrome, PCOS, yang mana boleh menyebabkan gangguan kepada period So kalau bila turunkan berat badan tu period lebih stabil, so lebih regular, tu satu part lah. Dan kalau macam untuk orang yang biasanya nak mengandung ataupun plan merancang untuk kehamilan pun biasanya pun doktor akan sarankan untuk turunkan berat badan untuk kurangkan risiko risiko komplikasi lah ataupun risiko penyakit semasa kehamilan tersebut. Dan saya banyak juga beberapa program weight loss yang kita buat di peringkat klinik ataupun peringkat kementerian. Ada peserta-peserta bila dah turunkan berat badan tu lebih senang untuk hamil. Baiklah. Bila Sebab badan hormon tu kurus lebih tu macam stabil. lagi mudah lah untuk hamil kan. Saya pun memang pernah terdengar juga kalau kebanyak rata-ratanya yang memang nak hamil disarankan untuk turunkan berat badan kan. Sebab kalau mereka yang badan agak gempal ni memanglah rezeki tapi susah sikit lah untuk hamil tu yang Sebab nak. lemak tu dia mengganggu hormon punya kestabilan tu. So tu jadi bila kurangkan sikit berat badan, tak perlu sampai ideal pun, biasanya lebih senang lah proses kehamilan tu berlaku. Macam mana kita nak tahu kita ni mempunyai berat badan yang ideal? Dari segi biasanya nak tahu ideal ke tak tu, biasanya kita guna kaedah yang kiraan body mass index tu. BMI tu lah. So BMI lah, berat bahagi tinggi kuasa 2 tu lah. Tapi kalau kita boleh buat analisa body komposisi tubuh, yang kita boleh tengok kita punya peratus lemak, peratus otot lebih bagus. Wah. Sebab kadang-kadang ada orang dia ada istilah kita pernah panggil macam gemuk air. Bukan gemuk air. Apa? Dia skinny fat, kurus tapi sebenarnya fat tinggi. Ada juga. Itu kolesterol tinggi lah bukan? Fat tinggi. Bukan, fat tinggi. Itu satu. Lepas tu ada juga yang macam bila kita BMI ni kadang-kadang dia overweight sikit tapi sebenarnya fat dia normal. So mungkin sebab dia very active, muscle dia lebih banyak. So kalau buat analisa komposisi tubuh tu lebih tepat lah untuk kita tahu kita punya status. Tapi analisa komposisi tubuh tu sebenarnya memang boleh dibuat di klinik swasta ke ataupun klinik kerajaan juga ada sediakan? Certain klinik kerajaan ada mesin tu. Saya percaya juga dekat swasta ataupun fitness center pun ada juga analisa. Okey, nak tanyalah siapa-siapa boleh jawab. Kita tak tahu kalau ada orang dia cuba nak diet ni, nak turunkan berat badan tapi tak menjadi bertahun-tahun, apakah nasihat pada mereka? Jangan melakukan perkara yang sama lah. Maksudnya diet yang dia buat tu dah confirm salah lah. Kena ada ilmu. Sepatutnya kalau nak tahu seminggu yang dia amalkan diet, sepatutnya at least dia ada penurunan. Betul tak? Kalau Kena betul-betul tulis. dia diet. Kena tulis ke? Dia mesti kata nak panggil apa tadi, Tuan Cik Farid. Apa tu, katanya seminggu sekali, tak payah hari-hari kan timbang tu. Berat tu kalau kita seminggu turun 500 gram tu kira dah penurunan berat badan yang sihat dan selamat lah.
Mesti kena ada penurunan. Kalau tak penurunan tu janganlah diulang-ulang lagi. Mungkin Zulin boleh selit sikit tentang ramai gila orang datang kat Zulin kan. Zulin boleh tak makan ke minum meal replacement tengah pregnant, tengah menyusu anak. Memang Zulin cakap tolonglah fokus je, enjoy pregnancy tu. Relax dulu ibu yang menyusu tu. Sebab mungkin dia stres kot, dia naik berat badan kan. Mungkin bolehlah yang ini urat sikit. Saya Sebab rasa terlalu kalau ramai. turunkan berat badan tu memang kita tak sarankan untuk satu memang ketika pregnant, sebab in fact ketika pregnant berat kena naik. Dia ada, kalau orang tu yang normal weight dia kena naik 11 ke 16 kilo sepanjang dia pregnant lah. Even kalau dia obese pun dia perlu naik berat 4 hingga 9 kilo sepanjang dia pregnant. So kalau menyusu pun 6 bulan pertama yang kita memang exclusively menyusu bayi tu pun kena extra kalori dalam 400 ke 500 kalori. So after betul lah, fokus dulu kepada pregnancy, penyusuan tu, sebab kalau tu kurang sangat kalori nanti bayi pun tak dapat Nutrition. cukup. So penting lah. Benda tu normal lah dalam hidup ni. Kita ada berat badan naik, berat Betul. badan turun. Itu normal kan? Sebenarnya manusia punya mata, pendapat kita je rasa macam awak gemuk, awak ni kan. Yang penting apa, kita sihat. Okey, so kita dah nak tanyalah pasal mungkin ada pesanan kepada penonton di luar sana yang selama ni saya nak diet, tak tahu apa motivation dia yang sebenar. So mungkin boleh betulkan, dan mungkin ada pesanan di luar, apakah dia orang boleh buat untuk diet ni? Secara ringkasnya saya boleh cakap, nombor satu, kalau kita nak berdiet ni kita kena ada ilmu yang betul lah. So ilmu diet yang betul. Lepas tu kena elakkan daripada mengamalkan extreme diet. Bila kita nak buat satu diet tu, kita kena konsisten yang kita boleh buat sampai bila-bila dia kena jadi kita punya sebahagian daripada lifestyle. Bukan untuk buat sebulan, 2 bulan, dia kena sustainable lah. Yang kedua, kena ada motivasi yang kuat. Sebab diet ni kadang kita dah ada ilmu, kita dah tahu dah. Tapi nak istiqomah tadi tu, kena ada reason atau motivation yang kuat lah. So motivation tu, kalau tak ada apa-apa motivation, kena ingat kesihatan is harta kita yang terbaik. So jadi dua perkara ni lah, ilmu yang betul, motivasi yang berguna, dan yang ketiga tu mungkin wajib kalau boleh tambahkan elemen senaman untuk bantu kuatkan otot, lepas tu untuk elakkan risiko penyakit seperti osteoporosis ke kehilangan otot dalam badan. Baik. Zulin pula? Zulin, kita ni bukannya tak tahu pun nak kurus macam mana, kena kurangkan lemak, minyak, gula, garam. Tahu Tapi kita sebenarnya. tapi kita tak ada motivasi. Dan yang paling penting sebenarnya nak start diet tu, kalau kita ada motivasi, kita perlukan support system. So don't worry, hari-hari I boleh jadi you punya support system. Tengoklah Zulin punya TikTok. Betul, 7 pagi Zulin start senaman, 7 sampai 9:30 pagi. So I will be your support system. Kawan. Kawan, semangat. Ada satu akak tu dia kata, Zulin, suami akak ada perempuan lain lah, so akak nak kurus lah, dia kata gitu. Zulin pun pagi-pagi buta, kau ni buka mata, kalau kau kurus pun, kalau kau tak sihat, untuk membebel. At least bagi dia orang semangat, ada kawan, ada yang mendengar dia. So support system tu penting juga sepanjang kita turun berat So badan. kesimpulannya sebenarnya diet ni adalah penting untuk kita menghargai diri kita sendiri. Kita jaga diri kita sendiri kan. Dan kita dapat tips tadi, suku-suku Separuh tu. Okey, apa pun mungkin anda yang nak mencapai diet yang bagus, pastikan ada ilmu. Jangan sampai ekstrim diet tadi kan, Cik Farid kan. Okey, jadi apa pun diharapkan anda di luar sana supaya anda mendapat diet yang seimbang, mendapat berat badan yang ideal, memandangkan kita pun dah nak masuk ke tahun 2023, berbaki beberapa hari sahaja lagi. Jadi didoakan semoga segala azam anda tercapai. Amin. Dan kita ucapkan terima kasih pada tetamu kita pada hari ini, Cik Farid dan juga Zulin. Sudi berkongsi mengenai diet. Bila lagi? Hari ini, dah bukan esok. Bukan esok lagi, tak ada lagi esok. Okey, begitu mudahnya, dan kami dari warga Iris Wanita ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua, dan jangan lupa kita jumpa lagi insya-Allah minggu hadapan. Bye. Assalamualaikum. Okay, bye.